Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'asir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna duha'uka ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka, segala keagungan itu adalah keagunganmu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal ismata ismatuka, dan segala kesucian itu adalah kesucianmu ya Allah. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit, maka turunkanlah. Wa in kana ba'idan faqaribu, sekiranya rizki itu jauh, maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasiru, sekiranya rizki itu jauh, maka dekatkanlah untuk kami. Sekiranya rizki itu sukar, susah, sempit, maka lapangkanlah untuk kami ya Allah. Wa in kana haraman fatahiru, sekiranya rizki itu haram ataupun kotor ya Allah, berilah rizki itu melalui jalan-jalan yang suci. Wa in kana fil ardi fa akhriju, sekiranya rizki itu dalam perut bumi ya Allah, maka keluarkanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah, pagi yang barakah di rumahmu yang mulia ini, di majlis ilmumu ini ya Allah, di taman syurgamu di dunia ini ya Allah, kami mohon kurniakan kami rizki yang paling utama, iaitu mendapat redha-Mu ya Allah, rizki mendapat syurgamu ya Allah. Untuk kami, anak-anak, zuriat keturunan, pasangan kami, ibu bapa, sahabat-sahabat dan semuanya ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki, kurniakanlah kami suami yang soleh, dan jadikanlah kami isteri yang solehah. Jadikanlah kami, kurniakanlah kami rizki menjadi ibu yang misali, contoh untuk anak-anak kami ya Allah. Rizkikan kami ya Allah menjadi anak yang solehah buat ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki sahabat-sahabat yang baik untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami rizki berupa harta yang barakah yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Sekiranya rizki itu menjauhkan kami daripadamu ya Allah, nescaya ia lebih baik dijauhkan daripada kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami rizki ilmu yang bermanfaat, agar ilmu ini mendekatkan kami kepadamu, memperlihatkan hina diri kami ya Allah, menambah rasa cinta kami kepada akhiratmu, dan menambahkan rasa kurang gemar kami kepada dunia ini ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami berkumpul pada saat ini di sini ya Allah, demi menyatakan rasa cinta, rasa rindu kami kepadamu ya Allah, demi menyatakan dan membuktikan rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi menyatakan dan membuktikan rasa cinta kami kepada agama yang kami cinta ini, Islam ya Allah. Waltaqat ala ta'ati, kami bertemu kerana mentaatimu. Wa tawahadat ala da'wati, kami bersatu memikul beban dakwahmu. Wa ta'ahadat ala nusrati syariati, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu ya Allah, dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, dalam negeri kami, bahkan di dalam negara yang kami cintai ini ya Allah, sehingga tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawasiqillahum marabitataha, maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah dengan ikatan akidah yang mantap ya Allah. Wa adimudaha, mesrakanlah hati-hati kami dengan kasih sayang silaturahim yang engkau redha ya Allah. Wa adimudaha wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepadamu, keyakinan kepadamu, tawakal yang sebenar kepadamu ya Allah. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu ya Allah. Hidupkan hati kami dengan mencintai dan merindui pertemuan denganmu ya Allah. Hidupkan hati kami dengan mengenal, menyintai dan merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah kedua mata kami untuk menatap indahnya wajhullah, indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan indahnya syurgamu ya Allah. Bantu kami untuk menjaga mata kami daripada melihat yang haram ya Allah.
Ya Allah, izinkanlah kedua telinga kami untuk mendengar indahnya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya bunyian-bunyian syurga-Mu ya Allah. Bantu kami untuk menjaga telinga kami daripada mendengar yang haram ya Allah. Umpatan, hiburan-hiburan, maksiat dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu di hari yang barakah, di tempat yang mulia ini ya Allah, suatu kurniaan yang tidak layak untuk kami minta ya Allah. Namun kepadamu tempat kami meminta ya Allah. Kurniakanlah kami syurga-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami jalan-jalan menuju ke syurga-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami kekuatan untuk kami menghadapi setiap ujian dan cabaran menuju ke syurga-Mu ya Allah. Tutuplah ya Allah pintu-pintu keburukan untuk kami. Ya Allah, ya Nur, ya Hadi, ya Haq, yang maha memiliki cahaya hidayah kebenaran, tuntunlah kami dengan cahaya hidayah kebenaran daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara ya Allah. Ya Allah, untuk mereka yang telah pergi dahulu, ibu bapa, suami, anak-anak, sesiapa sahaja ya Allah, yang kami cinta, yang kami rindu ya Allah, yang kami kenal ataupun tidak ya Allah, izinkanlah ya Allah, ya Jami', yang maha mengumpulkan kami di dunia ini, kumpulkan kami kembali di syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka ya Allah salah satu daripada taman syurga-Mu ya Allah. Angkatlah daripada mereka ya Allah sesaan kubur-Mu, ringankanlah hisab mereka ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka juga mengasihani kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha penyayang, yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha memiliki cinta ya Allah. Berikanlah ke dalam hati kami cinta yang sebenar kepadamu, kepada Rasulullah dan kepada agama ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah ya Allah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Apa khabar semua? Subhanallah. Dah ada yang buat tu, kita kena sambutlah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau orang lelaki tengok ni macam main-main kan, macam tak terdikat. Tapi orang perempuan memang suka kan. Kita seronok. Jadi dengan orang lelaki memang tak boleh buat. Dia tengok apalah ustazah ni kan, main-main dengan makcik-makcik tu kan. Tapi bila kita buat tu, kita boleh rasa. Sebab kita buat pergerakan. Sebab bahagia tu, gembira tu, sayang tu memang bukan hanya pada kata-kata. Dia boleh nampak pada muka, nampak pada pergerakan. Bila kita jumpa seseorang yang kita suka, air muka kita, tangan kita nampak kita suka dia, kita pegang dia. Tapi bila kita jumpa orang yang kita tidak suka, menyakitkan hati kita, muka kita lain, tangan kaku je, kan, tiba-tiba jadi keras je. Kadang masa semayang duduk sebelah tengok, ya Allah dia ni, daripada awal semayang sampai akhir macam keras, kalau boleh macam tak nak bersentuh, rasa macam kembang panas je, betul tak? Tapi kalau di sebelah kita itu orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan, kita main siku pun tak ada masalah kan, kejap menyandar pada dia, betul kan? Subhanallah. Jadi ekspresi itu ia datang daripada hati, kemudian dia boleh keluar daripada fizikal kita, dari segi tindak balas kita dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kita bukan sekadar cakap kita cinta Allah, cinta Rasul dan cinta Al-Quran, kita cuba menunjukkan dengan ekspresi badan kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi memang wanita ini diciptakan Allah penuh dengan kasih sayang. Dan kita ni kan, orang perempuan, dia sentiasa ada sifat keanakan walaupun dia dah tua. Betul? Betul tak wan-wan sekalian? Wan-wan ni kan tua kan, dah tua, ada umur 50-60. Tapi kalau dengan cucu, kita jadi budak-budak. Boleh dengan cucu tu kan, alah jadi macam budak-budak lah kita. Ada tak atuk tu macam tu? Ada juga, ada. Tapi dia kontrol lagi, dia dalam kelakian dia lah.
Maksudnya daripada nenek ni serius kan, bila dengan cucu tu jadi budak-budak berguling sama, main geletek-geletek. Subhanallah. Maksudnya sifat keanakan, kebudak-budakan bagi seorang wanita itu kerana kasih sayangnya yang sangat besar itu tetap ada dalam hatinya walaupun umur berapa pun dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi masa memula kahwin dia layan suami dia macam budak-budak. Kan, padahal boleh makan sendiri kan. Makan dia, layan suami macam budak-budak. Lepas bila ada anak, walaupun anak tu dah besar, kita ada sifat kebudak-budakan bila layan anak-anak. Boleh main kejar. Atuk main kejar tak dengan cucu? Tak larat Atuk. Wan main kejar tak? Kan kadang cucu baru sampai, Wan tu boleh berlari. Cucu Wan dah sampai, kalau orang tengok Hajah berlari. Tapi kita lupa, masa kita tinggalkan sekejap karakter kita yang sebenar, kita selahkan sifat keanakan yang ada dalam diri kita. Subhanallah. Itu satu rahmah. Dan kita tengok dalam tubuh badan seorang wanita itu ada rahim. Rahim tu masuk apa? Kasih sayang, belah kasihan. Subhanallah. Allah pilih rahim ini. Nama Allah, salah satu nama Allah Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Rahim ini dalam tubuh seorang wanita. Subhanallah. Orang lelaki ada juga nama dia Rahim. Kan? Tapi orang perempuan tak ada yang nama Rahim, tapi dalam dirinya mesti ada Rahim. Tempat jatuhnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tempat lahirnya makhluk Allah yang terbaik, Allah tempatkan dalam tubuh badan seorang wanita yang penuh dengan kasih sayang. Dengan hati yang penuh kasih sayang inilah mampu menanggung rasa sakit mengandung, melahirkan, menyusukan. Subhanallah. Alhamdulillah. Seronok tak jadi wanita? Alhamdulillah, syukur. Jangan kadang-kadang kita tersebut, seronoklah awak jadi lelaki. Senang je awak lelaki. Kadang tersebut macam tu kan. Keluar macam tu je, tak perlu pakai tudung. Seronok awak dia orang lelaki dia dilayan. Perempuan juga kena layan. Tapi hakikatnya subhanallah banyak sangat kelebihan yang Allah bagi kepada seorang wanita. Okey, alhamdulillah kita diciptakan seorang wanita. Okey, kita tengok sambungan kita pada F ke G? G. Okey. Yang ke F saya nak sebut sikit ya, yang ke F. Jangan membelanjakan harta suami kecuali dengan izinnya berdasarkan sabda Nabi SAW. Kita masih dalam bab hak-hak suami isteri. Tapi kita masih lagi dalam bab hak suami terhadap isteri. Maksudnya isteri kena buat apa? Kena tunaikan apa? Jangan membelanjakan harta suami kecuali dengan izinnya. Contoh, suami pergi semayang dekat surau, dia tak bawa lah beg duit dia. Kemudian ada orang datang jual nokza. Jual nokza. Okey. Ada orang nak beli nokza ke? Okey, apa-apalah orang datang lah jual apa-apa, betul kan? Jual roti ke, jual apa ke? Kalau orang Pakistan mai jual kapek tu kan? Okey. Jadi suami pula dah pergi semayang pun lambat juga balik dan sebagainya, wallahu alam. Boleh tak kita ambil duit daripada beg suami tu untuk membeli barang tu? Pernah buat tak? Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Walaupun tak minta izin ni. Balik nanti cakap. Tadi ada orang jual tu, saya beli, ambil duit awak tinggal. Lepas tu langsung suami pergi semayang pun bawa duit. Dia gulung dalam kain plekat tu. Imam pun nampak pelik, kenapa tebal kain plekat ni kan? Dah isi dia ambil tanpa izin. Kalau roti murah tak apa, kalau benda yang mahal beli makanan je kan. Allahu Akbar. Makan bersama. Okey, baiklah. Tapi walau bagaimanapun kita kena perhalusi perkara ni, sebab nampak benda tu simple tapi itu adalah harta suami. Okey. Dia begini. Sekiranya jumlah yang kita ambil itu adalah jumlah ma'ruf.
Jumlah kebiasaan. Dan memang kebiasaannya suami memang tak ada marah, tak ada halang untuk kita beli benda tu. Maksudnya kadang orang main jual roti ke, jual apa benda-benda macam tu, yang mana kita yakin dan dah terbukti sebelum ni suami tak ada masalah. Jadi kalau sekadar orang datang, satu orang nak jual, yang kedua kadang orang minta derma. Ini pun ada perbincangan ya. Sekiranya ada orang minta derma, kemudian kita ambil daripada duit suami kita, kita pun bagilah kepada orang yang minta derma tersebut jumlah yang makruf, yang kebiasaan. Biasanya kalau orang datang bagi salam nak minta derma, bagi berapa? RM10. Jumlah tu kebiasaan, bagi RM10. Jadi bagi jumlah kebiasaan, dan itu dah makruf, dah diketahui. Suami pun faham, awak tadi ada orang datang saya bagi RM10. Ya. Tadi orang datang saya bagi 100. Itu kan tak biasa. Jadi kalau nak bagi jumlah yang banyak seperti itu, tak jadi kebiasaan, kena minta izin. Bukan bila suami dengar, bang saya bagi 10 tambah kosong satu lagi 100. Kenapa sampai 100 awak bagi? Abang, ini rezeki Allah. Berbahaya gitu pula. Ini cerita hak suami ni ya. Nampak tak di situ? Bila kita pergi kepada detail sikit, jumlah yang makruf dan kebiasaan, suami tak marah bagi sedekah, itu tak ada masalah walaupun tak minta izin. Kalau kita nak suruh orang yang minta derma tu tunggu nanti suami saya balik, tunggulah dia. Kok suami lambat? Jadi kita dah tahu biasanya suami tak ada masalah bila nak bagi sedekah. Kedua, jumlah yang makruf biasa berapa? RM10, kadang RM5. Janganlah RM1 tak naik-naik. Orang sampai gelak, tu Tuan Haji RM1 tu, tu Hajah RM1 tu. Kita kata Hajah, kenapa RM1 je Hajah? Saya Ustazah memang ikhlas RM1, kalau lebih tak berapa ikhlas. Ada yang penyakit ni kan, maksudnya kalau lebih tu rasa macam lain macam. Kan yang penting ikhlas, betul tak? Macam tu kan. Saya tanya balik, masa beli baju, penting ikhlas ke penting yang terbaik? Kita mesti nak yang terbaik untuk dunia kita, betul kan? Sesiapa yang meletakkan nilai yang paling rendah, yang sangat rendah apabila bersedekah, itu satu bentuk kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ukuran ikhlas, bahkan itu satu tipu daya syaitan. Tapi beza dengan orang miskin, orang susah, RM10 itu besar bagi dia, RM1 pun besar bagi dia. Jadi bila dia keluarkan RM1 itu boleh merasakan hati dia terasa, RM1 pun terasa. Itu jauh lebih besar daripada RM1,000 bagi orang yang ada RM1 juta duit. Betul tak? Subhanallah. Sebab itu apabila kan seseorang itu meletakkan bila sedekah je RM1 sebab dia kata itu ikhlas, dia telah memberi di jalan Allah satu nilai yang dia tak sayang. Sebab RM1 kalau hilang kita cari tak? Wan cari tak RM1 hilang? Tak cari. Tak ada Wan heboh, mana duit Wan? Berapa Wan? RM1, tolong cari jap RM1. Tak ada cari. Kalau RM50, kalau RM100 cari tak? Cari. Mana RM100 Wan letak sini tadi? Duduk zikir tu daripada pagi sampai malam. RM100 Wan mana? RM100 Wan mana? Lupa zikir lain. Yang tu lah paling banyak. RM100 mana? RM100 mana? Duduk cari. Sebab RM100 itu nilai dia besar. RM1 kita tak cari, tak ada nilai. Kenapa kita nak bersedekah di jalan Allah dengan suatu nilai yang tak ada nilai bagi kita? Bila kita bagi RM10, ibu-ibu sekalian, kalau kita tak biasa bagi RM10, mula-mula terasa RM10, tiba ada orang jual roti, nampalah bagi RM10 tadi. Dia akan diuji. Lama-lama kita dah tak rasa dah RM10, dah terbiasa bagi RM10. Apa yang berlaku pada diri kita, Allah menghakis rasa cinta kepada RM10. Kemudian naik sikit RM15, naik sikit RM20. Asal orang minta sedekah je RM20, asal lalu je tabung RM20 contoh. Mula-mula tergaru-garu juga hati, RM20 terasa. Lama-lama hati kita hilang rasa cinta pada RM20. Lama-lama naik lagi. Subhanallah. Akhirnya Allah juga memberi kita berkali ganda tanpa berkira-kira, kerana Allah melihat kita dah tak ada rasa cinta kepada duit.
Faham tak? Bila Allah melihat dalam hati hamba-Nya dah hilang rasa cinta kepada duit, Allah tak bimbang lagi nak bagi duit kepada kita, harta dalam berupa duit, kerana kita ketika itu hati kita tak ada cinta duit itu pada tangan. Bila pada tangan boleh letak bila-bila masa saja. Tapi kalau duit pada hati, subhanallah, kaku tangan untuk memberi sedekah. Subhanallah. Okey, jadi jangan membelanjakan harta suami kecuali dengan izinnya. Kalau kita tengok perbincangan ini telah dijelaskan di bahagian zakat dan sedekah. Sebab ini perintah larangan. Kalau kita tengok larang seolahnya kita mesti kena minta izin semua. Tapi di situ ada pendetailan ulama, sebab sini simple sangat, dia tak detailkan, betul kan? Maka dibenarkan dalam hal-hal yang makruf, yang telah sefahaman, yang telah kita faham, boleh. Okey, kita tengok yang keji. Melayan suami dan anak-anaknya dengan baik. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat setia melayan suaminya hingga ia sempat mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tangannya terkena penggilingan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha pernah mengatakan, saya telah memberi layanan kepada Az-Zubair bin Al-Awwaq, suami Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah, iaitu kakak ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Az-Zubair bin Al-Awwaq, suami, dengan semua layanan. Ia mempunyai seekor kuda dan saya melatihnya. Saya mencarikan rumputnya dan mengurusinya. Dia memberi makan kudanya, memberi minum, melubang baldi, membuat adunan, mengangkut benih di atas kepalanya dari tanah miliknya yang berjarak 2/3 falsah dari rumahnya. Subhanallah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Berjarak 2/3 falsah tu saya tak tahu apa maksud dia. Itu merupakan ukuran jarak lah. Baiklah, saya nak sebut yang pertama pada ibu sekalian. Dia sebut yang pertama bagaimana Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat setia melayan suaminya hingga ia sempat mengeluh kepada Rasulullah kerana tangannya terkena penggilingan. Kalau kita tengok cerita kisah Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, kalau kita buka kisah-kisah sirah cerita mereka berdua ni, nescaya mengalirlah air mata kita. Kita akan melihat satu sosok tubuh wanita yang lemah seperti kita, tetapi hatinya sangat kuat. Dan kalau kita baca kisah ini adalah deal ataupun persetujuan, persefahaman antara suami isteri ini, yang mana Sayyidina Ali, dia mewakafkan diri dia kepada berjuang di jalan Allah. Setiap perang dia keluar, kemudian menjalankan dakwah, pergi ke sana pergi ke sini dalam melakukan kerja dakwah. Jadi Sayyidatina Fatimah, ibunda kita inilah seolahnya yang menguruskan tentang ekonomi keluarga, yang menguruskan mencari makan minum, membesarkan anak. Subhanallah. Sebab itu kalau hari ini ada suami isteri, saya ada jumpa, masih ramai lagi, terutamanya yang saya tengok, ada kumpulan-kumpulan tabligh contohnya. Saya jumpa isi ni kata, Ustazah, saya bersyukur suami saya buat kerja tabligh menyampaikan agama Allah. Pergi ke Sabah 10 hari, pergi ke sekian tempat yang tabligh kita tak sampai. Maksudnya pendakwah kita tak sampai. Kalau saya, dakwah saya dekat sini ialah dakwah kepada orang yang telah pun baik-baik. Maksudnya hajar-hajar semua adalah orang yang baik, soalannya membaikkan orang baik saja. Saya pernah cerita yang saya kenal dengan pelajar pondok tu kan, dia daripada Sabah. Subhanallah, dia sebutkan begini pada saya, Ustazah, saya tak akan balik ke Sabah selagi mana saya tak habis muqarrar ataupun silibus. Saya tanya, berapa lama kamu tak balik? 4 tahun tak balik. Belajar dekat Pasir Tumbuh, pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Dia kata belajar tak balik 4 tahun. Saya kata, kenapa? Tak mampu nak balik. Memang orang susah lah, memang orang miskin. Soal tak mampu nombor 2. Cuma dia kata, saya bimbang kalau saya balik, saya tak datang semula. Sebab belajar di sini sangat ketat, belajarnya sangat payah. Dan bila saya balik, saya dibentangkan dengan rehat. Sudah tentulah, dia ada cuti juga, sebulan cuti pondok. Tapi setiap kali cuti, dia akan pilih pergi ke pondok lain untuk belajar kitab-kitab lain. Lepas tu dia kata, Ustazah, bagi Ustazah mungkin fardu kifayah dakwah. Sebab Ustazah berada di negeri 9, di negeri maksudnya kawasan bandar, yang mana kalau saya tak buat kerja dakwah, ada ustaz, ada ustazah lain. Betul tak?
Tapi untuk saya ini adalah fardu ain. Sebab kampung saya, kawasan saya itu masih ramai yang jahil. Wanita bertudung tu susah nak cari. Pengajar agama susah nak cari. Jadi saya tak boleh selagi mana saya tak habis kitab-kitab yang telah digariskan oleh, yang telah disusun, yang telah diaturkan silibusnya oleh guru-guru saya. Walaupun memang orang tak pandang orang belajar pondok sebab tak ada sijil, tetapi mereka lah yang banyak buat kerja dakwah, yang menyampaikan kerja-kerja dakwah agama ni kepada orang yang tak sampai, yang mana penceramah macam saya ni tak pergi ni ke Sabah apa semua ni. Sebab itu bila saya jumpa, saya kata tak apa, ustazah tak boleh nak buat kerja dakwah, nak pergi ke Sabah. Pernah dengar, kenal tak yang Ustaz Nazri? Dulu dia solo Raihan, subhanallah. Tahu tak cerita dia? Siapa yang tahu, tahulah. Kan pernah viral dia nyanyi, dia nasyid di apa ni, di pasar malam, tepi-tepi jalan, subhanallah. Ada saya baca Ustaz Nazri tu, dia sebut begini kan perkongsian dia. Dia kata dulu masa dia jadi artis, dia dijemput di hotel 5 bintang. Kan persembahan sekali orang bayar ni, dia pun Allah kurniakan suara yang sangat sedap. Dia solo kan, subhanallah. Sebagai kumpulan Raihan ni antara kumpulan yang pertama lah yang berani menjual dengan harga, meletakkan nasyid itu satu tempat yang sangat tinggi. Raihan lah yang pertama, subhanallah. Lepas tu dia memilih apa? Berapa tahun ke belakang ni dia tinggalkan semua nyanyian tu, dia tinggalkan dunia yang penuh dengan popular glamour yang mewah itu untuk dia buka madrasah di Sabah. Dia buka tahfiz di sana. Sebab dia, yang ni juga cerita, anak ni juga cerita, pelajar ni juga cerita. Dia kata, Ustaz Nazri kata apa, dulu saya dibentang, saya dijemput ke hotel-hotel mewah lalu diberi bilik 5 bintang. Tapi sekarang saya tidur di bawah kelipan bintang. Subhanallah. Maksudnya dibuat kerja dakwah, masuk ke kampung, masuk tempat orang tak pergi, tidur di bawah kelipan bintang-bintang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih rahmat, itu lebih bahagia, itu lebih seronok daripada sebelum itu dia tidur di hotel 5 bintang. Sebab itu kalau siapa yang nak cari tempat-tempat yang menyumbang, yang diyakini, cari ke internet, Google mana tahfiz madrasah Ustaz Nazri tersebut. Dia memang betul-betul buat serius. Jadi pelajar ni kata ustazah, orang Sabah ni memang ramai orang miskin, orang susah miskin sungguh-sungguh. Jadi mereka bila cuti pondok, dia akan pergi kerja, apa-apa kerja buat sebab nak menampung kos belajar. Subhanallah. Dan mereka datang belajar bukan sebab nak kerja CJ apa, memang bawa misi nak balik, nak sampaikan dakwah untuk orang Sabah. Sabah, Sarawak memang ramai Kristian. Subhanallah. Jadi saya jumpa ramai juga para isteri yang ada pada hari ini. Orang yang dekat je, orang Negeri Sembilan pun kata, ustazah, saya yang bekerja, saya yang kerja saya gini-gini, dan suami saya buat kerja dakwah. Saya kata subhanallah, mulianya ini satu perjanjian, satu sefahaman yang dibina antara suami dan isteri. Seumpama Sayyidina Ali dengan Fatimah, seumpama Asma dengan Az-Zubair. Tengok Asma buat kerja apa, semua dia buat. Kalau kita pernah baca kisah Sayyidatina Fatimah masa dimandikan jenazah Sayyidatina Fatimah, ibunda kita menangis yang memandikan jenazah Fatimah. Sebab apa? Sebab melihat ada lekuk pada bahu ibunda kita. Bahu ni berlekuk, tulang tu berlekuk, kesan mengangkut air. Kalau kita sekarang angkut air, tak perlu angkut air, itu pun kalau tak ada air 2 hari, mulut berceleteh je. Nak kena angkut sekali-sekala. Umur 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, berapa kali je angkut air? Semua air keluar angkut pahit. Ini daripada sumber air yang jauh, daripada perigi yang jauh, kan di padang pasir. Angkut tu saban hari untuk bagi minum pada unta, bagi minum pada kuda, untuk sediakan untuk basuh, subhanallah, sampai ada kesan lekuk. Kerja berat. Kalau kita fikir kenapa Ali tak tolong, kenapa Ali biarkan sampai tangan tu Fatimah pergi mengadu kepada ayahandanya, tangan boleh luka, kasar sangat tangan Sayyidatina Fatimah. Kita hari ni gandum dah siap. Cuba bayangkan kalau kena kisah satu-satu nak dapat gandum. Tak tahu tangan kita jadi apa. Subhanallah. Begitulah hakikatnya ketabahan ibunda-ibunda kita, kisah-kisah wanita terdahulu. Saya nak cerita lagi kisah Fatimah. Kisah ini kisah daripada sumber-sumber yang sahih. Baca kisah ni memang menangis lah. Ayat ustazah macam tu kan, ayat power je nak suruh sedih. Okey, subhanallah. Kita pernah dengar tak kisah
cucu Rasulullah Hasan dan Husain ketika itu demam, sakit. Kemudian apabila Rasulullah dengan Saidina Abu Bakar datang ziarah, kemudian melihat sakit Uthman dengan Husain dan Hasan ni, kemudian Saidina Abu Bakar pun berkata, Abu Bakar ni kan ayah dia, betul kan? Kamu berdua bernazarlah, mohonlah dengan Allah dengan satu nazar supaya Allah sembuhkan anak kamu berdua ni. Dan kita tahu Saidina Ali sangat miskin. Sayyidatina Fatimah Ali ni memang kehidupannya sangat miskin. Tetapi Saidina Ali sangat pemurah, Fatimah sangat pemurah walaupun mereka sangat miskin. Bahkan keduanya lebih miskin daripada pengemis Madinah. Macam mana kita tahu yang Ali ni sangat pemurah? Kerana setelah kematian Saidina Ali, pengemis-pengemis di Madinah baru tahu siapa yang selama ini letak makanan depan rumah mereka. Sebab setelah Saidina Ali meninggal dunia, barulah mereka tahu. Kerana apa mereka tahu? Sebab dah tak ada makanan lagi dekat pintu. Yang selama ni kalau mereka bangun pagi, mereka tengok ada makanan, ada roti, ada sesuatu, mungkin ada susu, tanpa mereka tahu siapa yang letak. Tapi bila Saidina Ali wafat, baru mereka tahu makanan dah tak ada yang selama ini letak. Dan mereka tahu Saidina Ali dan Sayyidatina Fatimah orang yang paling lapar, lebih lapar daripada mereka. Lebih banyak puasa, lebih banyak lapar daripada kenyang. Subhanallah. Kita ni tak tahulah kan. Lapar bila puasa je. Itu pun kadang puasa tak rasa lapar. Sebab sahur tu makan kenyang sungguh-sungguh. Untuk standby 12 jam supaya tak lapar. Makan-makan, nanti lapar. Subhanallah. Puasa sekali-sekala pun kita takut lapar. Okey. Jadi ceritanya, boleh tak cerita ni? Cerita sikit ya. Okey. Cerita sukalah kan? Siapa tak suka? Okey. Jadi inspirasi pada kita. Bila Hasan dan Husain sakit, Sayyidina Abu Bakar kata begitu, maka dua orang ni pun berpuasalah, berniatlah nazar untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ya Allah, dengan doa, ya Allah, berilah kesembuhan kepada Hasan dan Husain anakku, anak kami ini ya Allah. Kemudian Allah takdirkan Hasan dan Husain sehat. Kemudian keduanya melakukanlah nazar pada hari pertama, berpuasa hanya dengan air kosong. Sebab dah sehat je anak, terus menunaikan nazar, sekiranya Allah memberi sihat, mereka akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka hari pertama mereka berpuasa hanya dengan air kosong. Sampai tengah hari Sayyidina Ali tanya, wahai Fatimah, ada apa-apa tak makanan untuk kita berbuka? Fatimah kata, tidak ada wahai suamiku. Sayyidina Ali pun pergi ke rumah jiran sebelah, iaitu orang Yahudi, untuk tanya ada tak pekerjaan apa-apa untuk dibuat. Lalu orang Yahudi tu pun bagi untuk pintal benang, macam itulah kerja yang dibuat oleh orang perempuan. Lalu Sayyidina Ali balik, Fatimah pun buatlah kerja tu, buat kerja sampailah dapat upah, iaitu beberapa keping roti. Berapa keping, ada yang kata gandum kemudian diuli jadi berapa keping roti. Sampailah tiba nak berbuka puasa, dengarlah ada orang memberi salam. Dua-duanya dah lemah, dah sahur pun dengan air je kan. Bila tiba nak buka puasa, tiba-tiba dengar suara ketukan bagi salam di pintu rumah. Kemudian bila tengok pengemis yang meminta makanan. Walaupun ada riwayat mengatakan itu adalah malaikat yang berupa pengemis, wallahu alam, saya tak tahu detail kedudukan hal itu. Lepas tu Sayyidina Ali pun memujuklah isterinya, wahai isteriku, maukah kamu sekiranya Allah menggantikan makanan di syurga daripada makanan ini, wahai isteriku? Subhanallah. Kita kalau suami pujuk macam tu pun nak bagi tak? Mungkin kita bagilah sikit, ambil dah bang. Kita kalau dengar ya Allah cia macam tu kan. Ya Allah, Sayyidina Ali kata-katanya sangat indah. Kemudian Fatimah ni kan, bila nampak bayangan syurga, nampak syurga, Fatimah beri semua makanan tanpa tinggal sedikit pun untuk mereka berbuka puasa. Kalau kita ada 4 biji, mungkin bagi sebiji, 3 untuk kita lah. Diberi semua. Berikanlah wahai suamiku, mereka lebih memerlukan. Lalu mereka berbukalah dengan air kosong sahaja. Subhanallah. Memang bagi fikiran kita tak logik, kenapa bagi semua? Simpanlah sikit. Tapi bila orang itu dah melihat syurga, dah tak ada nilai lagi makanan. Kemudian hari yang kedua, sebab nazar ni puasa 3 hari berturut-turut. Masuk hari yang kedua, mereka sahur dengan air kosong. Keadaan yang sama berulang, tengah hari tak ada makanan, pergi ambil upah buat kerja. Fatimah buat kerja, badan dah semakin lemah. Tiba hari yang kedua pun sama, saat nak berbuka puasa ada beberapa keping roti. Kemudian
Saat itulah juga ada orang bagi salam, ada pengemis lain pula. Perbualan yang sama suami isteri ni. Kemudian mereka berdua sepakat beri semua makanan tu. Dan akhirnya mereka berbuka puasa juga dengan air kosong. Allahu Akbar. Keadaan mereka semakin penat, semakin lemah berganda-ganda. Masuk hari ketiga nazar, hari ketiga berpuasa, sama juga bersahur dengan air kosong. Begitulah keadaannya sampai ketika Hasan dan Husain pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menggigil, dalam keadaan kelaparan. Kemudian Rasulullah melihat cucunya, "Kenapa kamu wahai Hasan dan Husain, kenapa kamu kelihatan begitu lapar sekali?" Kemudian cucu ni berceritalah kepada Rasulullah. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah anaknya, iaitu Fatimah. Bila Rasulullah pergi ke rumah anak dia yang dicintai, yang paling dicintai, Fatimah kan, kelihatan Fatimah dah tak ada daya, dah tak ada upaya, dah lembek, dah tak boleh nak mengangkat tubuh badannya, dah lemah dah ibunda kita. Masa tu saya baca dalam kitab ni kan, Rasulullah rangkul anak dia. Lalu Rasulullah melontarkan satu kata-kata, "Ya Allah, adakah ada daripada keturunanku yang mati disebabkan kelaparan, ya Allah?" Yang berkata-kata ini adalah kekasih Allah yang boleh meminta apa saja daripada Allah. Pembendaraan dunia, harta dunia, apa saja yang Allah minta, Rasulullah minta, Allah boleh beri. Ketika itu Rasulullah berkata kepada anak dia, "Wahai Fatimah, ya Allah, adakah ada daripada keturunanku yang akan mati kerana kebuluran, yang mati kerana kelaparan?" Dan masa itulah Rasulullah menyebut kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya kamu adalah penghulu semua wanita di syurga." Kalau ibunda kita Khadijah, dia penghulu bagi wanita umat Islam. Kalau ibunda kita Asia, dia penghulu bagi wanita pada untuk kaumnya. Sama juga dengan Maryam. Sebab itu 4 wanita yang disebut dalam hadis Nabi, 4 wanita yang jadi penghulu wanita di syurga, iaitu Khadijah, Fatimah, Asia dan juga Maryam. Tapi Rasulullah sebut, "Ketahuilah olehmu wahai anakku, engkau adalah penghulu wanita daripada Nabi Adam sampai wanita yang terakhir." Subhanallah. Fatimah kedudukannya sangat tinggi. Kesabaran dia. Akhirnya cerita ini sebenarnya dirakamkan dalam Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran. Akhirnya berbuka puasa hari ketiga diberi makanan daripada syurga. Allah yang memberi makan kedua-duanya. Pasangan yang sangat sabar dan redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang orang datang meminta dengan kita bukan dalam keadaan kita tak ada apa-apa, kita ada semuanya, itu pun kita kedekut. Contoh, kita tengah makan dekat kedai makan kan, tiba ada orang nak jual tisu, orang nak jual madu, orang nak jual ni, kita tolak macam ni je. Dalam keadaan ada hidangan yang sedap, dalam keadaan kita ada duit dalam banyak dalam beg, kita boleh tolak, "Bang, sindiket ni." Kita tengok atas bawah, "Bang, kasut dia tu mahal tu. Bang, macam ni je," kita tolak. Subhanallah ibu-ibu sekalian, Allah datangkan seseorang untuk menguji betapa kita ni kedekut atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang di tangan kita, dalam perut kita, pada pakaian kita, semua ada tanda-tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah datang tu sebenarnya Allah nak uji sejauh mana kedekut kita dengan hamba-hamba Allah yang lain. Nauzubillahi min zalik. Jadi tak perlulah nak fikir dia ni menipu ke, sindiket ke, bagilah apa yang kita ada sikit sebanyak. Ataupun kita kata, "Kamu duduk, kamu nak makan apa, order, saya bayar." Kalau kita fikir takut duit tu dia buat benda lain. Dia kata, "Saya dah kenyang, saya tak nak." Kalau gitu bungkus, nanti buat makan untuk. Kalau kita kata tak nak, bagi duit lah. Subhanallah. Tapi kalau rajin, buat kerja lebih sikit. Makcik-makcik sekalian, buat kerja lebih sikit. "Kamu orang susah ke?" "Ya, saya orang susah." "Boleh saya dapatkan nombor telefon?" Dia akan bagi kalau orang yang jujur. "Kenapa kamu buat kerja ni?" "Makcik-makcik, cuba buat. Memang mereka orang susah. Saya pernah jejak." Dia kata, "Ustazah, saya memang muda lagi. Orang selalu kata saya menipu. Tapi kat rumah saya jaga mak saya lumpuh. Kalau saya keluar kerja, siapa nak jaga mak saya? Sebab itu saya jual tisu, saya jual benda-benda ni. Sekejap, sejam ni saya balik tengok keperluan mak saya. Mak saya seorang-seorang dekat rumah." Bila pergi siasat memang betul. Tapi bila tak siasat, muda lagi kerja jual tisu, pemalas lah ni. Sindiket ni tak nak ni. Betul tak? Tapi kena buat homework sikit lah. Kita pergi check lah. Lebih baik kita bersangka yang positif daripada bersangka yang buruk. Kalau bersangka yang buruk jadi fitnah. Tapi bersangka yang baik, walaupun hakikatnya buruk, kita dapat pahala.
kita tetap dapat pahala. Subhanallah. Okey, itu satu kisah Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Banyak lagi kisah suami isteri ni yang kita boleh jadikan tauladan. Dan kita tengok Asma binti Abu Bakar pernah mengatakan, saya telah beri layanan kepada Az-Zubair suami dengan semua layanan. Dia ada kuda, saya melatihnya, hebat. Saya mencarikan rumputnya, bukan bergantung pada suami. Pergi tebas rumput ni untuk bagi makan dekat kuda dan mengurusinya. Dia yang memberi makan kudanya, memberi minum, melubang baldi, membuat adunan, mengangkut benih di atas kepalanya dari tanah miliknya yang berjarak 2/3 fasah dari rumahnya. Mungkin jauhlah jarak ni. Ulama berbeza pendapat tentang layanan isteri pada suaminya. Apakah hukumnya wajib atau hanya digalakkan? Bagaimanapun, mereka bersepakat bahawa perbuatan tersebut merupakan sikap saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan hal itu disuruh menurut syarak. Bukan bererti suami tidak membantu isterinya untuk mengerjakan sebahagian tugasnya, kerana Nabi SAW tidak pernah keberatan untuk melakukan itu. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW mengerjakan pekerjaan keluarganya, yakni melayan mereka. Maka ketika tiba waktu sembahyang, bagi dia pun keluar mengerjakan sembahyang. Suami mesti memerhatikan keadaan isterinya. Ia tidak boleh memaksa dan membebaninya dengan sesuatu di luar kemampuannya. Subhanallah. Baiklah, jadi di sini ulama berbeza pendapat. Adakah isteri ni melayan suami wajib ataupun hanya tuntutan saja? Jadi di situ ada dua-dua. Kewajipan kita sebagai isteri sebab ada hak suami, kita perlu layan suami. Yang kedua, ia adalah suatu tuntutan dalam Islam. Baiklah, kita tengok hadis tu. Aisyah kata Rasulullah ni suka buat pekerjaan, suka membantu isterinya. Okey, baiklah. Aisyah kan bila ditanya, sahabat-sahabat yang bertanya ni kadang-kadang di kalangan lelaki lah. Wahai Aisyah, Rasulullah bagaimana di rumah? Aisyah ni tak perlu fikir panjang. Tak perlu nak tapih-tapih ke, tak perlu fikir nak cakap apa. Terus keluar dari mulut Aisyah, Rasulullah sangat suka, sangat ringan tulang, sangat rajin. Macam itulah ayat dia. Rasulullah sangat rajin membantu isterinya. Tak perlu tapih-tapih. Kadang-kadang ada orang tu kalau tanya, dia macam mana kat rumah? Contohlah kan, suami tu macam mana kat rumah? Macam tu lah, belengkai. Contoh. Na'udzubillah min zalik. Maksud saya, yang cepat keluar daripada mulut adalah yang paling dominan. Faham ya? Agak-agaklah kalau orang tanya pula pasal kita pada suami kita, Hajah tu macam mana kat rumah? Cengeng. Betul tak cengeng? Cengeng tu apa? Garang. Kita takut kita paling dominan pada fikiran suami kita, kita ni garang. Dia Hajah macam mana kat rumah? Bebel siang malam. Padahal bukan bebel pun siang malam. Nak kata itulah paling dominan dalam fikiran suami kita, pandangan dia. Ataupun dia macam mana kat rumah? Tak berhenti buat kerja. Saya penat tengok dia buat kerja. Rupanya dalam fikiran dia, kita ni isteri yang rajin. Ataupun masak, kejap masak. Tu yang saya gomok ni. Rupanya dominan kita dalam memori suami kita, kita ni isteri yang rajin masak. Subhanallah. Cucu kita pula kalau orang tanya, Wan macam mana kat rumah? Asyik telefon je. Na'udzubillah. Rupanya dominan memori cucu kita, Wan main telefon, Wan WhatsApp. Kan cantik kalau orang tanya, Wan macam mana? Wan selalu baca Quran. Tapi dah mata dia tak nampak Wan selalu baca Quran. Dekat tangan Wan pun telefon. Macam mana? Sebab itu Rasulullah bila ditanya, Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah macam mana kat rumah, Aisyah ni tak payah fikir-fikir tapi Rasulullah sangat rajin membantu isterinya buat kerja rumah. Terkeluar spontan, tak perlu fikir. Yang spontan tu sebab apa? Paling dominan. Kalau nak mikir dia kat rumah, tu nak bertapih lah tu.
Kan? Okey, macam itulah. Macam tu macam mana? Okey lah, macam itulah. Maksudnya okey tak okey tu sama banyak lah tu. Jadi ini muhasabah kita ibu-ibu. Tak tahulah apa yang dominan. Kalau orang tanya tu lagi teruk. Rasanya kalau suami jawab dia kat rumah macam hantu. Kat luar tu macam memang lawa lah. Kat luar tu nampak. Kalau kat rumah macam hantu, gerbang. Kadang macam nak terbang pakai je kelawar. Na'udzubillah min zalik. Takut kita ni melawar dekat luar. Kat rumah memang macam hantu. Suami kalau bangun tidur terkejut ingat siapa sebelah kan. Rambut gerbangnya, muka macam tunya kan. Pakai baju koyak lah pula kat rumah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ibu-ibu sekalian, kita nampak hadis tu simple. Hadis tu nampak simple. Tapi bila kita tengok di sebalik tu, kita boleh faham dalam masuk hadis tu. Bila ditanya bagaimana akhlak Rasul sangat rajin. Ya Allah, spontan saja. Jadi kita pun kena fikir, muhasabah diri kita, apakah yang paling dominan dalam diri kita. Cubalah kalau berani tanya suami, bang, saya ni bagi pandangan awak apa? Kalau dia mikir, dia tak nampak apa-apa tu kan. Awak ni nampak tak ni? Tak nampak. Itu blur namanya kan. Suami takut ataupun isteri menakutkan suami. Okey. Jadi subhanallah, itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah pernah bercerita, apabila Rasulullah balik saja ke rumah, Rasulullah bukan mengharap meminta untuk dilayan, contohnya air ke hidang air. Rasulullah terus sen lengan baju membantu buat kerja rumah. Sebab Rasulullah tahu Saudah ni antara isteri Rasulullah yang tua. Yang paling tua namanya Saudah, umur dah 60 lebih. Jadi Rasulullah tak mengharapkan untuk dilayan dan sebagainya. Apa yang Rasulullah buat, terus sen saja lengan, bantu buat kerja rumah. Subhanallah. Kita janganlah pula guna ayat yang sama, bang. Jangan nak duduk, bantu saya kat dapur. Kan. Suami kata, kenapa pula awak ni? Contohi Rasulullah. Kan. Rasul tak ada rehat-rehat, terus tolong saya kat dapur. Ikut sunnah. Tapi kita ni siapa untuk menyamaratakan? Kita akhlak kita tak seperti mana akhlak isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melayan suami, bagilah suami duduk rehat sekejap, dia baru sampai, betul kan? Angkat air, subhanallah kan. Urut sikit kan bahu suami, pelik pula kan suami. Urutlah sikit bahu dan sebagainya, semua itu diganjarkan pahala. Baiklah, yang seterusnya. Sebenarnya masa kita dah habis. Kita akan sambung yang ke H tu, menjaga kehormatan diri, anak dan harta bendanya. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, minggu keempat. Jadi insyaAllah sebenarnya ini kuliah kita yang terakhir lah ni. Sebab minggu kelima saya dah tak ada, saya balik kampung. Saya nak maklum juga kepada semua jemaah, insya-Allah 4 hari bulan 5 akan pergi umrah. Alhamdulillah. Syukur rezeki daripada Allah. Saya dengan suami sajalah. Jadi ujung bulan tu saya balik ke Terengganu untuk hantar anak 5 orang. Yang ke-6 yang baby tu dengan pengasuh dia kat sini. Jadi 5 orang tu tak menyusahkan sangatlah. Kebetulan cuti sekolah, kakak-kakak adik-adik saya ramai ada dekat rumah. Dan memang Wan dia memang nak suruh letak kat rumah lah. Jadi saya mohon maaf, ini mungkin kuliah terakhir kita pada tahun ini juga. Sebab bulan 12 tu saya nak minta cuti juga. Masa balik daripada umrah tu, saya lebih kepada berada di Terengganu. Kan anak-anak cuti sekolah, kita cuti kuliah. Macam tu. Tapi kalau nak cari pengganti untuk 1 bulan tu tak ada masalah. Jadi umrah kemudian terus sambung cuti. Dan cuti tu semua kuliah saya pun saya cutikan saya mohon cuti untuk bulan 12. Jadi ini adalah kuliah yang terakhir lah. Saya mohon halal, saya mohon maaf salah dan silap. Saya minta halal dan doakan, dan insya-Allah kita akan bawa doa, semua doa-doa jemaah secara umum kita akan minta, dan insya-Allah saya juga akan sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia mahu jemaah-jemaah, subhanallah kita akan sebut. Sebab kadang orang nak kirim satu-satu, kita tak boleh nak bawa. Kita sesungguhnya Allah, para malaikatnya menjadi saksi, dan Rasulullah tahu siapakah yang benar-benar merinduinya. InsyaAllah kita akan sampaikan. Jadi sabar, kenapa dah bungkus beg tu kan? Kita ada ni nak baca ni. Ya. Itulah hari ni kita tabung tak ada, boleh tak edarkan ni beg tu.
beg warna purple. Siapa yang nak buat infak untuk tahfiz Darul Ulum? Lepas tu kalau ada siapa yang nak bagi buat infak untuk pelajar pondok yang selalu saya cerita, sebab dia ada ramai anak pelajar-pelajar yang susah, anak-anak orang miskin nak beli kitab tak mampu, tapi mereka perlukan kitab-kitab untuk belajar. Jadi yang tu kan boleh bagi personal dekat sinilah nanti. Boleh letak sini sebab saya tak nak campur yang untuk tahfiz. Wallahu alam. Saya mohon maaf kalau siapa yang tak bawa nak transfer kemudian boleh hubungi saya. Okey, alhamdulillah. Dekat Masjid TTJ. Ya, insya-Allah. Kita jumpa kat Masjid TTJ besok kan? Betul lah, esok di Masjid TTJ. Ada juga orang marah saya ni, duk minta sedekah ni. Saya mohon maaf lah, saya tetap akan memberi peluang. Ada orang kata ustazah ni macam ambil kesempatan. Ini je peluang yang saya ada. Ada orang dia nampak ustazah terima kasih sebab membuka peluang. Untuk ni nak bagi sendiri tak tahu siapa. Jadi terpulanglah kepada persepsi masing-masing ya. Saya redha je kalau siapa yang ada yang tuduh penunggang agama pun ada. Tak apalah. Tak apa. Tak ada potongan. Itulah saya pun muskil dah bagi tahu dah pihak Darul Ulum. Mungkin masalah sistem ke apa, ada orang kata 3 bulan tak ada potongan pun. Nanti tu cerita lain ya. Baca ni dulu okey. Dah teringat kena tanya. Nantilah kita kena bincang. Tak tahu tu apa masalah tu. Okey, mutiara yang keberapa? Mutiara 105. Kita baca satu je lah. Saya rasa macam speaker ni macam perlahan sikit. Perasan tak? Ke okey je? Speaker ni okey je. Okey, mutiara 105. Tidak ada ketenangan kecuali dengan menyendiri dalam ketaatan, iaitu uzlah. Tidak ada rasa aman kecuali dengan kepatuhan. Tidak ada rasa sayang kecuali dengan menepati janji. Tidak ada kepercayaan kecuali dengan kejujuran. Okey, mutiara yang 105 ini, para jemaah yang saya kasihi sekalian, yang saya hormati. Yang pertama, tidak ada ketenangan kecuali dengan menyendiri dalam ketaatan. Antara jalan untuk mendapat rasa tenang, ibu-ibu sekalian, kita kena ada waktu me time, iaitu waktu kita dengan Allah sahaja. Sebab itu kita pernah baca dalam satu kitab, dalam kitab yang lain, kita kena ada 3 waktu dalam hidup kita. Ada 3 waktu yang kita perlu bagi kepada hak kepada 3 waktu ni. Yang pertama, waktu kita dengan kita sahaja, iaitu waktu rehat kita. Ada waktunya kita perlu rehat, ada waktunya kita layan telefon contoh kan, tapi benda-benda yang baik tak. Ada waktunya kita baca buku. Kadang ada orang suka baca novel, tapi novel yang bagus contoh. Ada waktunya kita golek-golek, betul tak? Kita rehat. Yang kedua, kita perlu ada waktu kan. Jangan sampai orang kata apa golek-golek ni kan. Waktu rehat-rehat, jangan rasa bersalah untuk kita ada waktu rehat untuk diri kita. Yang kedua, kita perlu ada waktu kita dengan orang sekeliling ni. Waktu kita dengan suami, waktu kita dengan anak. Jadi kalaulah kita hujung minggu pergi jalan rumah anak, janganlah pula kita cakap kat orang tu, asyik pergi rumah anak je, bazir masa, baik pergi kuliah. Contoh, ada orang kasar macam tu kan. Habis masa kan pergi rumah anak, itu memang ada hak ke atas diri kita. Pergi ziarah anak, pergi ziarah kawan, betul tak? Kadang masa kita dengan suami itu hak orang keliling kita terhadap kita. Waktu yang ketiga, ini waktu yang sangat penting. Apabila kita tunaikan waktu yang ketiga ini, waktu pertama yang kedua kita tak akan dapat. Dan waktu yang pertama, yang paling utama, yang ketiga inilah yang akan membantu segala kerja kita, kerja yang lain berjalan dengan lancar. Apa dia? Iaitu waktu kita dengan Allah. Waktu kita dengan Allah ni, masa tu tak ada suami, tak ada anak, tak ada telefon, tak ada apa-apa. Antara waktu yang paling afdal adalah 2/3 malam lah. Ataupun kalau kita tak terkejut waktu malam, kita luangkan 1 jam di rumah waktu pagi. Telefon jauh, semua jauh, tak ada apa-apa. Kita duduk dalam bilik kita ataupun mana-mana ruang, kita habiskan 1 jam tu semata-mata untuk memuji Allah. Tak buat benda lain. Bukannya sambil masak, subhanallah, sambil bawa kereta, tak. Kita memang berhenti, kita tak buat apa-apa. Kalau boleh kita solat, baca Quran. Kita wujudkan khusus me time kita dengan Allah.
Mungkin kalau tak dapat 1 jam, kita mula dengan 10 minit. Kita mula dengan setengah jam. Subhanallah. Percayalah orang yang beruzlah. Ada orang tu dia buat macam ni, Ustazah, ada waktunya saya minta dengan suami setengah hari. Dia minta dengan daripada pagi sampai tengah hari. Dia kata, bang, boleh tak bagi saya masa dengan Allah? Lama tu dia minta tu. Tapi dia bagi masa kat suami dia lagi lama. Suami dia pergi buat kerja tabligh, faham tak? Okey, jadi dia kata, bang, tapi dia dah masak siap-siap pagi-pagi. Ni makanan dah siap. Ini telefon ni awak pegang ya, bang. Sebab kalau saya pegang nanti saya tak jadi. Telefon ni awak pegang. Kalau ada benda penting ke apa, awak tengoklah. Nampak tak? Sebab dia kata, saya nak rasa juga satu waktu sejam tu macam tak cukup untuk hati saya tu nak lembut. Kalau sejam tak lembut lagi. Jadi dia duduk dalam bilik tu daripada pagi, baca Quran kan ngantuk, tidur. Lepas tu bangun sambung baca Quran. Lepas tu bangun pukul 10 dia solat. Kemudian sambil zikir sambil tidur. Faham tak? Tak apalah rehat tidur. Mungkin dia ada sediakan makanan dalam bilik. Maksudnya dia kata dia nak ada waktu setengah hari tu dia dengan Allah saja. Seronok tak? Seronok. Subhanallah. Kita boleh habiskan 2-3 hari pergi melancong dengan anak cucu kita. Kita boleh habiskan masa sekian-sekian untuk beli belah. Kita boleh minta bincang dia dengan suami, bang, minta maaf lah ya, gini-gini, saya nak rasalah macam mana setengah hari masa saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah antaranya waktu-waktu yang paling bernilai dalam hidup kita. Subhanallah. Sebab itu sebuah uzlah ni ada definisi yang panjang lagi sebenarnya. Uzlah ni kalau orang-orang soleh, orang-orang alim beruzlah, dia tinggalkan terus. Dia masuk hutan, dia masuk gua, tak terputus terus dengan manusia. Terputus terus, tak nak jumpa manusia. Masa itulah dia banyak beruzlah, menyucikan diri dan sebagainya. Kita tak macam tu. Bang, saya pergi seminggu ni. Saya nak, tak boleh. Suami pun tak boleh, dalam keadaan banyak tanggungjawab. Yang kita boleh buat setengah hari, kita minta nak beruzlah. Bukan pergi ke gua, duduk dalam rumah je. Jadikan bilik kita itulah gua kita. Gua lah tu tempat kita yang tak ada fitnah. Subhanallah, alhamdulillah. Saya rasa setakat itulah para jemaah sekalian. Tiba-tiba rasa macam sedih lah pula. Sebab nak jumpa tu lama lagi tu. Sebulan setengah lebih kurang. Sebulan setengah lagi. Ya, saya akan rindu. Saya pun juga akan sangat rindu pada jemaah sekalian. Mudah-mudahan rindu kita kerana Allah, dan mudah-mudahan rindu kita bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya, terima kasih kepada semua para jemaah sekalian. InsyaAllah di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.